Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kelas Fardu Ain kita. Pada kali ini, pertemuan kita ini akan membincangkan topik fiqh, iaitu kitab yang kita gunakan iaitu kitab Hidayatus Sobyan. Jadi kita akan sambung menceritakan tentang najis. Kata pengarang, faslun, ini satu fasal, ini satu penceraian pada menyatakan ain najis dan kaifiat menghilangkan dia. Jadi penceraian ini bab ni nak cerita tentang ain najis. Ain najis maksudnya diri najis, dan cara-cara untuk kita menyucikan najis tu, nak hilangkan najis tu macam mana, kan? Nanti akan ceritalah. Bermula dhabit najis, iaitu engkau katakan, bermula sekalian binatang suci sekaliannya pada ketika hidupnya, melainkan anjing dan babi. Jadi kata najis ni semua binatang. Semua binatang ni suci waktu hidup. Semua haiwan suci, hukumnya adalah suci waktu dia hidup, kecuali dua jenis saja haiwan yang najis walaupun dia di tengah hidup masa tu, kan? Mana? Iaitu anjing dan juga babi. Anjing dan juga babi ni najis walaupun dia ketika dia hidup, kan? Dia kira najis lah. Hukum dia, seluruh badan dia adalah najis. Semua sekali, tak kira lah air liur ke, susu ke, apa ke yang ada pada diri dia, semua itu adalah najis, kan? Semua bahagian dia, bulu ke apa ke, semua tu adalah najis. Bermula segala juzuk bangkai, iaitu najis sekaliannya. Jadi bila binatang yang lain daripada anjing dan babi ni suci ketika hidup, maksudnya bila dia mati, binatang itu menjadi bangkai. Jadi bangkai lah. Jadi bangkai. Bila mati jadi bangkai. Bila jadi bangkai itu adalah najis. Itu adalah najis. Walaupun belum busuk lagi. Bukan nanti yang busuk tu baru jadi bangkai. Tak. Kalau kita bangkai busuk lah, kan? Bila dia mati saja, itu dia panggil bangkai. Bila mati saja panggil bangkai. Walaupun tak busuk lagi. Walaupun baru saja dia mati, itu dah dipanggil bangkai. Dan dia adalah najis. Hukumnya adalah najis. Okey. Segala juzuk bangkai iaitu najis sekaliannya, melainkan bangkai manusia. Jadi kita semua bangkai, semua binatang yang dah mati tu, dia najis seluruhnya. Seluruh tubuh dia adalah najis. Semua binatang, tak kira lah binatang yang kita boleh makan ataupun binatang yang kita tak boleh makan, semuanya adalah najis. Itu kita ambil dulu secara penuh. Melainkan bangkai manusia, kecuali mayat manusia, kan? Sebut mayat, mayat bahasa Arab, kan? Sebut bangkai manusia, kasar sah, kan? Bukan kasar. Terjemahan mayat tu bahasa Arab, kan? Bahasa Melayunya adalah bangkai lah, itu bahasa Melayu dah. Tapi kasar lah bila guna bahasa, kita guna mayat, kan? Jadi sebut mayat lah. Jadi mayat manusia tu hukumnya adalah suci. Mayat manusia suci. Terkeluar daripada kata semua yang hidup tadi, kan? Semua binatang tadi, kan? Jadi mayat manusia tu suci. Jadi tak jadi najis. Sebab itulah kita nak sembahyang jenazah boleh bawa masuk dalam masjid. Sebab apa? Sebab dia tidak najis. Kalau najis tak boleh bawa masuk dalam masjid. Kalau najis lah, kan? Okey. Okey, melainkan bangkai manusia. Walaupun kata-kata terkepotong memang kaki, orang yang kena potong kaki, kan? Jadi kaki dia pun tak dikira najis. Selagi daripada manusia dia tidak dikira najis, kan? Tu macam mana tu yang kita duk koyak kulit dalam masjid apa semua tu. Itu walaupun dia tak najis, tapi rupa dia tu tak elok. Jijik rupanya tu tak elok. Haram tu bukannya sebab benda tu najis. Haram tu sebab tak elok rupa dia, kan? Ataupun rupa dia rupa menghina, kan? Tu kena tengok juga lah. Tengah-tengah orang sembahyang tak nak sujud, tengok ada kulit tangan orang koyak, kan?
Macam mana terkejut orang tu tengok, apa ni? Jadi nampak elok ke tak elok? Tak elok lah. Jadi nampak tak elok. Sebab tu yang tak boleh, sebab tak elok. Bukannya sebab najis, sebab tak elok rupa dah, kan? Okey, baik. Dan juga yang tidak menjadi najis juga iaitu bangkai ikan dan juga belalang. Ikan dan juga belalang pun tak dikira najis, kan? Dua tu lah tak dikira najis. Dan bermula juzuk yang bercerai daripada binatang yang hidup, iaitu seperti seperti bangkai pada hukum najisnya. Jadi binatang yang lain, tak kira lah binatang yang halal dimakan ataupun tidak, binatang tu hidup lagi tapi kaki dia putus, kan? Jadi kaki yang putus itu hukumnya adalah najis. Contoh apa lagi? Contohnya lembu, kan? Ekor lembu, orang buat sup ekor, kan? Lembu hidup lagi, pergi potong ekor dia ambil buat sup, tak boleh. Itu pun adalah najis. Tapi boleh waktu bila dah disembelih lah. Lembu tu bila dah sembelih, boleh lah ambil ekor dia, kan? Jadi sembelih dengan sah lah. Sembelihan yang sah. Kalau sembelih yang tak sah, dia kira bangkai juga. Okey, baik. Jadi kalau terputus tak boleh. Kita jumpa kaki lembu terputus, kan? Bukannya lembu tu mati, tak. Bukannya lembu tu kena sembelih, kan? Jadi tak boleh kita ambil untuk buat masak ke apa, tak boleh, sebab dia dikira bangkai, dikira najis. Belalang dimaaf, seperti bangkai juga hukum najisnya seperti mana dia kira najis juga. Walaupun binatang tu hidup lagi, tapi dia terputus, bahagian dia terputus, dikira najis. Dan sucinya melainkan bulu. Sucinya pun sama, hukum suci dan juga hukum bangkai tu sama. Sama macam mana? Kalau kata waktu hidup dia suci, waktu dia apa tadi? Bangkai pada hukum najisnya. Dan sucinya melainkan bulu binatang yang halal dimakan akan dia, maka iaitu suci. Binatang yang halal dimakan, bulunya suci. Kucing bulunya pun najis. Cuma dimaaf sebab kucing ni binatang yang dihormati. Dimaaf kalau sedikit, kalau banyak tak dimaaf. Contoh kita bela kucing, kan? Bela kucing mestilah dia lalu dia ronda habis kat sejadah apa semua, kan? Jadi dimaaf. Najis tu dimaaf kalau sedikit. Kalau kita perasan awal, kita kena cuci lah, kena cuci. Kalau tak perasan tengah semayang baru perasan, sedikit dimaaf, banyak tak dimaaf. Sedikit ni macam mana? Ada lah 3-4 urat, kan? Itu dimaaf lah. Tapi kalau ada selungguk, kan? Selungguk ni maksudnya banyak lah, kan? Bila banyak, tak boleh lah, tak dimaaf, kan? Boleh macam-macam lah. Kalau tengah semayang baru perasan, kita boleh elak dan juga sebagainya. Kalau lepas tu kena cuci lah, kena cuci. Kena cuci lah. Kalau ada bulu-bulu kucing ke apa, cuci. Ni bagi orang yang bela kucing lah, kan? Ayam takkan bela rumah pun. Ayam bela rumah lah. Tak mana ada orang bela rumah ayam, kan? Tapi kena tengok jugalah bulu-bulu dia tu, kan? Bulu kucing yang selalunya orang tak perasan ni kalau melekat. Bulu ayam orang perasan, kan? Okey, baik. Itu antara contoh dia lah, kan? Maka iaitu binatang yang halal dimakan iaitu suci. Jadi kalau bulu kambing tak apa, sebab binatang yang halal dimakan. Bulu kuda boleh, sebab apa? Halal dimakan. Bulu unta pun boleh. Kan? Okey. Dan bermula tiap-tiap yang cair lagi memabukkan, iaitu dinamakan dia arak, iaitu najis. Jadi cair yang memabukkan pun dikira najis juga, iaitu arak lah. Arak antaranya adalah najis. Jadi jangan bagi kena baju lah. Kalau baju tu nak pakai semayang, jangan bagi kena baju. Dan arak ni lagi jangan kita terlibat lah dengan arak lah. Kalau boleh jangan ada langsung terlibat dengan arak, duk tolong tuang arak dan sebagainya, jangan kita terlibat lah. Okey, baik. Dan bermula darah. Okey, habis cerita tadi tentang binatang. Ni cerita najis lagi, kan? Tapi ni darah pula, kan? Tadi dia cerita pasal bangkai, kemudian dia cerita pasal cair. Sekarang kita cerita pula tentang darah. Dan bermula darah, iaitu najis sekaliannya, melainkan darah dikira najis sekaliannya. Tak kira lah binatang tu boleh makan ataupun tidak, semuanya dikira najis. Termasuk juga darah manusia dikira najis, kan? Jadi kalau ada darah kita kena baju dan sebagainya, itu pun najis. Kalau darah jerawat najis tak?
darah jerawat pun darah juga kan. Jadi dia najis. Kalau banyak tidak dimaaf, sikit dimaaf kan. Jadi jangan duk celek merata lah kan. Jangan duk letak merata bila kita picit jerawat tu, jangan duk buh merata kan. Ataupun air bisa pun najis air bisa pun najis. Najis sekaliannya melainkan hati. Hati ni kalau dalam kitab fiqh dia sebut sebagai antara darah lah, darah yang beku lah. Hati dimaaf, maksudnya boleh makan. Hati ni boleh makan untuk binatang yang lain. Dan jantung pun boleh. Dan alaqah dan miskun. Dan alaqah keturunan darah dan miskun ni maksudnya kasturi. Kasturi itulah hak binatang, pusat kijang dia panggil kan. Itu benda tu dimaaf untuk buat wangian dan sebagainya, dia dimaaf. Dan binatang tu halal dimakan kan. Kasturi tu buat daripada pusat kijang kan. Kijang ni halal dimakan. Jadi boleh lah kan. Yang haram tak boleh yang haram tak boleh. Dan demikian lagi najis segala nanah. Najis juga iaitu nanah. Nanah semua jenis nanah, tak kira besar ke kecil, semuanya adalah najis. Termasuk juga dengan nanah ni air bisa. Dan juga tahi pun najis. Satu je tahi yang tak najis, itu tahi lalat. Tahi lalat tu bukan najis. Bukan yang lalat berak tu, yang ada kat muka kita, ada kat badan kita, itu orang panggil tahi lalat. Panggil saja, tapi bukan tahi pun yang tu kan. Kita panggilan kita sama juga dengan makanan yang setengah tu kan, panggil apa? Tahi minyak kan. Bukan tahi pun lah tu, tapi panggil tahi kan. Jadi yang ni tahi pun adalah najis, maksudnya yang keluar melalui dubur lah. Dikira najis lah, tak kira sama ada dubur manusia ataupun dubur binatang, semuanya dikira najis. Dan wadi, dan juga wadi, air wadi ni pun dikira najis. Dia melalui kemaluan depan. Dia akan keluar melalui kemaluan depan, tak kira lelaki ataupun perempuan, dia panggil air wadi. Dan air wadi ni kalau kena baju kena basuh, kalau kena pakaian kena basuh. Sebab apa? Sebab air wadi ni adalah najis. Ini kena basuh lah. Dan juga air mazi pun sama. Itu pun najis. Dia ada color dah. Nanti kita cerita color dah. Dan air luka yang berubah baunya. Ini panggil air bisa lah. Air luka yang berubah bau ataupun kita panggil air bisa lah. Kadang dia warna putih tapi dia ada bau lain macam lah. Bau dia tu kan. Jangan dia suka ambil bau tu lah. Benda-benda najis jangan kita suka ambil bau dah. Kan? Dan air danur dan air melepuh. Dan air melepuh pun najis. Air melepuh ni macam mana? Air yang kalau kita kena air panas kan. Bila kita kena air panas kat mana-mana, dia akan jadi gelembung kan. Bila jadi gelembung tu, air dalam tu boleh pecah, air tu najis Jadi kena basuh. Yang bagi kena pakaian. Kalau pakaian tu nak semayang dah kena dah, kita cuci pakaian tu. Bukan kena basuh sampai habis kan. Basuh tempat yang kena najis saja. Bukannya kalau kena sikit je kat tangan baju, kita basuh semua. Tak. Basuh dekat tempat yang kena saja. Kan? Lepas tu boleh pakai balik basah. Sebab apa? Sah semayang pakai pakaian yang basah. Tak sah semayang pakai pakaian yang kena najis. Walaupun sedikit. Tapi ada najis yang dimaaf lah. Nanti kita akan cerita najis dimaaf. Dan air melepuh yang busuk dan air empedu, dan muntah. Dan muntah pun najis juga. Kalau budak-budak tak ambil muntah, dia panggil jeluak, tu muntah lah tu kan. Itu pun najis Air muntah ni yang keluar daripada perut tu. Dan air liur basi pun najis juga. Jadi kena basuh. Kita bangun pagi nak semayang subuh kan, tak mandi. Jadi kalau ada air liur basi kena basuh. Kalau ada air liur basi kena pakaian kita pun kena basuh. Sebab apa? Air liur basi itu najis. Yang keluar daripada ma'idah. Keluar daripada ma'idah ni mana? Ma'idah ni keluar daripada perut. Sebab air liur basi ni biasanya dia keluar daripada perut lah.
Kalau dalam mulut tu tak panggil air basi, tu panggil air liur saja kan. Air liur selagi mana dalam mulut itu bukan najis lah, tak jadi najis. Okey. Dan air susu binatang yang haram dimakan dagingnya. Air susu binatang yang haram dimakan dagingnya. Contohnya apa? Susu harimau. Najis lah. Susu harimau. Sebab apa? Tak boleh makan. Haram kita makan daging harimau ataupun binatang yang lain. Kena susu kucing ke. Itu pun najis. Najis susu lah. Dan sebab apa? Ada logiknya juga. Setengah kata air susu ni dia terhasil daripada darah lah kan. Jadi sebab tu dia hukum dia najis. Bukan sebab tu hukum dia najis lah. Dulu susu binatang yang haram dimakan, jadi susu dia pun haram juga. Makan pun tak boleh lah. Kena pakaian, kena basuh lah kan. Dan mani anjing dan babi. Sebut ni mani, air mani anjing dan juga babi. Jadi bila kata air mani yang keluar daripada anjing dan babi ni najis, tapi air mani yang keluar daripada binatang lain selain daripada anjing dan babi itu suci. Hukumnya adalah suci. Contohnya air mani harimau, kena baju kan, sah sembahyang kan. Tak ada lah orang lebuh macam tu kan. Tapi sah sembahyang kan, nak kata air mani. Kalau air mani kita sendiri pun kan, kena pakaian, sah sembahyang. Sebab apa? Suci. Air mani itu suci kan. Tapi tak elok lah, rupanya tak elok kan. Sebab air mani kan, ada ke orang nak tunjuk air mani kat orang kan. Tu tak elok lah. Tak elok, sebab tak elok tu pula jadi hukum yang lain Dan suatu yang keluar oleh binatang daripada maidahnya, iaitu muntah binatang lah, keluar daripada maidahnya, muntah binatang ataupun air liur basi binatang. Dan di kukunya, ataupun ada juga cairan yang keluar daripada kuku binatang tu. Dan segala asap yang jadi daripada najis yang terbakar, dan segala air bisa binatang. Okey, jadi dia kata yang najis ni juga iaitu asap yang terhasil daripada benda yang najis. Contohnya orang bakar tahi lembu contohnya kan. Orang bakar najis lah, najis. Jadi asap dia pun dikira najis sebab terhasil daripada najis kan. Kalau tak tahu tak apa, dimaaf kan. Benda tak tahu ni biasanya dimaaf lah. Kalau kita dah tahu dan yakin, tak boleh lah kan. Ni nak cerita ni apa? Nak ceritanya nak kena untuk semayang lah ni benda ni kan. Kalau tak ada hajat apa, tak basuh pun, cuma tak suci lah kan. Tak suci dalam keadaan najis lah kita ni kan. Jadi kalau nak semayang kena suci lah, kena wajib suci lah. Sebab apa? Kalau tak suci, tak sah kita punya sembahyang kita. Okey, baik. Jadi dan juga air bisa binatang. Kalau ada binatang yang bisa, air bisa tu pun dikira najis lah. Termasuk bisa ular lah. Dan kata pengarang bermula segala najis yang tersebut itu terbahagi atas 3 bahagi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita untuk kita sambung pengajian kita insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu perkongsian kita pada kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.